antara latar belakang pendidikan beliau ialah beliau pernah bersekolah di Madrasah Islamiyah, kemudian beliau menyambung pendidikan di Maktab Sabah dengan mengambil aliran bahasa Arab. Setelah itu, beliau telah mendapat tawaran menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kinabalu dan mengambil sijil pelajaran Malaysia di sekolah tersebut. Kemudian pada tahun 2002, beliau telah menyambung pelajaran di Darul Quran Selangor, namun pada tahun yang sama juga beliau mengambil keputusan untuk berhenti. Kemudiannya beliau mengikuti rakannya di Damansara bagi mempelajari ilmu tarekat. Terusnya latar belakang pendidikan beliau juga ialah beliau mengambil Diploma Pengajian Islam dan Pendidikan OUM. Setelah itu beliau juga mengambil ijazah takhasus fiqh dan usul fiqh Syafi'i di Jordan secara pendidikan jarak jauh. Tarekat yang diamalkan oleh Ustaz Muhammad Zul Azri ialah tarekat Naqsyabandiyah. Pada awalnya tarekat ini diasaskan oleh seorang syekh yang berasal daripada Turki, yaitu Maulana Syekh Nazim Al-Haqqani. Syekh Nazim Al-Haqqani telah membawa tarekat ini masuk ke negara Malaysia dan kemudian tarekat ini mula tersebar luas di negara Malaysia. Ustaz Muhammad Zul Azri mula mengikuti tarekat ini pada tahun 2022 dengan mengikuti jalur sanad, iaitu melalui bai'ah mengikuti Maulana Syekh Muhammad Hadil. Sebelum tarekat ini tersebar lebih meluas, JAKIM pernah mengeluarkan fatwa bahawa tarekat ini dikatakan salah dan diharamkan. Tetapi pada tahun 2002, fatwa tersebut telah ditarik semula dan telah dibuat kajian sehingga akhirnya fatwa baru telah dikeluarkan mengatakan bahawa tarekat Naqsyabandiyah bukanlah ajaran yang salah dan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ustaz Muhammad Zul Azri telah membuat perbezaan silsilah tarekat yang beliau amalkan dengan tarekat-tarekat yang lain. Menurut beliau, tarekat Naqsyabandiyah merupakan satu-satunya tarekat yang mempunyai silsilah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bermula daripada Rasulullah SAW, seterusnya dibawa oleh sahabat baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, manakala tarekat-tarekat yang lain hampir kesemuanya daripada Sayyidina Ali. Syekh Nazim Al-Haqqani telah membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Malaysia dan beliau merupakan khalifah pertama di Malaysia yang membawa tarekat Naqsyabandiyah. Antara salah seorang murid beliau adalah almarhum Tengku Ashban. Dan pada ketika itu Ustaz Muhammad Zul Azri mempelajari ilmu tarekat bersama dengan kedua-dua syekh tersebut. Pada tahun 2012 Syekh Tengku Ashban telah meninggal dunia dan pada tahun 2014 Syekh Nazim Al-Haqqani telah meninggal dunia. Selepas 2 tahun kedua-dua khalifah tersebut meninggal dunia, Ustaz Muhammad Zul Azri berhenti mempelajari tarekat di Semenanjung dan beliau telah kembali ke Kunak Sabah. Di Sabah, beliau sekali lagi telah terjumpa seorang syekh daripada Turki, di mana beliau juga telah mempelajari ilmu tarekat Naqsyabandiyah tetapi dengan aliran yang berbeza. Dan pada ketika itu Ustaz Muhammad Zul Azri kembali mengikuti ilmu tarekat di Sabah. Menurut Ustaz Muhammad Zul Azri, antara amalan bagi tarekat Naqsyabandiyah, khususnya amalan persendirian, ialah zikir la ilaha illallah, yang mana zikir ini dilakukan sebanyak 5,000 kali sehari. Seterusnya ialah zikir kalimah Allah, yang mana zikir ini mestilah diamalkan setiap kali selepas solat fardu. Antara tujuan zikir kalimah Allah ini ialah sebagai usaha supaya sentiasa merasai kewujudan Allah. Amalan lain bagi tarekat Naqsyabandiyah ini ialah rawat ke atas Nabi, yang mana amalan ini dilakukan setiap hari pada masa-masa yang sesuai. Kesimpulannya, tarekat Naqsyabandiyah merupakan satu tarekat yang tidak membawa kepada penyelewengan akidah seseorang muslim. Ini kerana amalan-amalan yang dilakukan tidaklah bercanggah dengan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh itu, umat Islam diperbolehkan untuk mengamalkan tarekat ini dalam kehidupan mereka bagi tujuan lebih mendekatkan diri kepada Allah.